Apa ya, boleh cakap ke Kak Mat? Nanti. Mana cakap pun? Cakap hai. Nanti dulu. Kita akan duduk ni kawan masuk. Duduk ni. Sengit ni, sengit. Mana mic dia? Jatuh. Kakak cari dia punya yang dia punya sponge. Ada. Squishy dekat sponge. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatizah, para tuan-tuan guru, puan-puan guru, datuk-datuk, datin-datin, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, brother-brother, you guys. Tengok papa pun dah pandai cakap you guys. You guys, apa khabar semua? Alhamdulillah, malam ini kita bersama lagi dalam Jom Ngaji bersama dengan Pak Su Samsul Ghaugau pada malam ini, hari Isnin malam Selasa. Dan semoga pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita. Tapi sebelum itu, izinkanlah Pak Su war-warkan pada malam ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman yang akan sama-sama bersama-sama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Pak Su sedang menunggu dia nanti request, insya-Allah dalam pukul 10.30 nanti. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Terima kasih Kak Mira. Kak Mira Yaakob adalah salah seorang daripada mereka yang ataupun anda-anda yang setia bersama dengan Pak Su, selalu menunggu Pak Su untuk sama-sama kita membaca ayat-ayat lazim dalam kata pada malam ini ataupun malam hari Isnin, malam Selasa. InsyaAllah minggu lepas Pak Su tak dapat ke udara pada hari Isnin, tapi Pak Su ganti dengan hari Selasa. Tak gitu? Baik, Assalamualaikum Kasih. Waalaikumsalam. Oh, tu dia Kasih. Kasih macam mana? Tak nampak muka Kasih kat sini. Dah papa. Sini bukan hogging awak. Sini kan kosong. Depan sini kan kan ada. Tu kan nampak. Okey, ini Kasih. Amar masih lagi dekat bawah. InsyaAllah. Baik. Hari ini kita akan terus sambung pelajaran kita membaca Al-Quran. Dan sukacitalah Pak Su sampaikan kepada anda, mungkin anda orang yang pandai membaca, mungkin anda adalah tuan-tuan guru ataupun puan-puan guru, ya. Untuk segmen bersama dengan Pak Su Samsul Ghaugau ini adalah untuk orang-orang yang baru-baru nak belajar. Standard kita lah kakak kan. Okey, kakak boleh baca. Kalau kakak nak yang panjang-panjang, ada orang nak baca, kakak boleh cuit papa. Baik, sebelum kita baca Quran, pertama-tamanya Pak Su nak ingatkan, wuduk dah ada? Ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua wuduk dah ada? Alhamdulillah. Kalau ada, angguk kepala. Tunduk kepala. Papa nak nampak. Nampaklah. Dia orang boleh tunjuk gambar dekat situ yang wave tu apa semua. Kan? Boleh nampak apa? Boleh tanda tangan macam tu. Suspicious. Okey. Baik, Pak Su, Luqman nak belajar ngaji, buka kelas ke? Ni tengah buka kelas lah ni Luqman. Siapa yang nak belajar buka kelas, insya-Allah kita boleh buka kelas. Insya-Allah hari Isnin malam Selasa kita akan bersama-sama dengan Pak Su Samsul Ghaugau, Dan Pak Su sedang menunggu untuk anda subscribe YouTube Pak Su Samsul Ghaugau. Insya-Allah kalau sampai nanti 1,000 subscribers, Pak Su boleh buka kelas ngaji live dengan menggunakan YouTube. Okey. Baik, kita nak sambung pengajian kita pada malam ini. Okey. Kita akan terus sambung. Minggu lepas kita dah baca daripada surah Al-Qadar, lepas tu suratul Bayyinah ataupun Bayyinah. Lepas tu kita sambung ke Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, dan sekarang ini kita ke surah wal adiyati dhabha, suratul adiyat. Adiyati dhabha. Okey, muka surat berapa? Mari kita sama-sama buka 599. Okey, kakak buka 599. Nak WhatsApp Ustaz Tirmizi dulu. Mana Ustaz Tirmizi ni? Tadi tu kan saya nampak nama dia Tirmizi apa? Ada. Tadi tu lah. Ada. Nampak nama Tirmizi lepas tu tapi saya rasa bukan tu.
Okey, muka surat 599. Semua dah buka 599. Bagaimana dengan Damir? Shikin Ikin. Okey, selamat datang. Syaiful HN. Hazi Hikayat Raja. Okey. Sila buka 599. Ayat raja. Dia orang raja. Sepuluh setengah. Okey, muka surat 599. Okey. Baik, to soft learning. Oh, ni ada ni yang cakap ni revert to Muslim 9 years ago and I'm also love learning Quran. Thank you very much. Okey. Kepada mereka yang kata baru, orang kata revert, kembali kepada fitrah bersama dengan agama Islam. Selamat datang Cik Puan Fly, Iskandar Jamaluddin join. Thank you very much. Okey. Apa dia? Itu Zarina Zainuddin pun ada lah. Zarina, nampak? Zarina Zainuddin. Hai. Okey, 599 kakak. Mari kita mulakan, boleh? Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dulu. Bismillah. Okey? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita dah baca Al-Fatihah dah, surah ataupun Umul Kitab, Umul Kitab surah Al-Fatihah. Dan tadi waladdallin tu apa hukum dia kakak? Panjang. Berapa harakat? 6. 6 harakat. Ingat. Ataupun kalau kata kita nak ingatkan diri kita belajar Zarina Zainuddin, ingat bahawa dia adalah mad lazim kalimi musaqqal. Sebut. Kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Dia panjang. Waladdallin. Macam tahan nafas. Kalau nafas pendek, sebelum kita baca yang ayat yang terakhir tu, tarik nafas dalam. Kan? Okey? Baik, kita sambung ataupun kita nak mulakan baca bacaan ni, kasih kena dengar dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, brother-brother, sister-sister. You guys. You guys. Bukan ustaz ni. Bukan. Ni Pak Su. Pak Su atau ustaz tak kira sebab papa dah jadi macam orang YouTuber. Jangan. Elah ni Instagram lah kakak. Okey, baik. Papa cakap juga. Baik. Pak Su akan baca dulu muka surat 599, surah yang bawah sekali, yang bawah belah kanan tu. Jadi dengar dulu apa yang Pak Su baca dan kemudian nanti Pak Su akan minta anda baca bersama dengan kasih, okey? Okay, Zarina Zainuddin, Ina tengah tunggu scene, Ina tengah syuting, sambil tunggu scene boleh ngaji sekali. Cantik. Boleh buka dekat telefon. Perfection kata kasih. Baik, kita mulakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Boleh kakak? Boleh tuan-tuan? Okey? Baik. Cuba kita tengok Al-Quran kita sebentar dan juga cuba kita dengar tadi ada beberapa tempat yang hujung ayat dia ada qalqalah. Contoh ayat yang ke-6. Li rabbihi lakanud. Qalqalah. Ya. Lagi itu satu dan wa innahu ala zalika lasyahid. Ya. Qalqalah tu kita dengarkan, bunyikan sama-sama insya-Allah. Tu ada yang sebut tu rau-rau bunyinya. Okey. Baik kakak, silakan kakak. Papa baca, kakak ikut boleh Okey, saya Pak Su baca, anda ikut. Boleh? Pak Su baca dulu ayat pertama, anda ikut. Baik, kita bermula dengan a'udzubillah dulu. 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas tak cukup yang tu Okey, ada yang tanya surah apa? Suratul Adiyah. Wal Adiyati Dhabha. Muka surat 599. Boleh? Baik. Ada orang panggil papa pak cik. Ya, pak cik. Pak Su pun boleh, pak cik pun boleh. Baik. Wal Adiyati Dhabha. والعاديات ضبها فالموريات قدحا macam mana? فالموريات قدحا فالموريات قدحا. Bunyi qalqalah dia. فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا. Jangan bunyi sub. Sub dia bunyi sin. Sad. Ni dia huruf sad. فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا. Baru bunyi hak huruf tu dia sad, bunyi sad Sambung lagi. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. Bagus, ada qalqalah di sikit. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. Bunyikan qalqalah tu. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. Bagus. Innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu. Dengung dulu. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bagus.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا أفلا يعلم إذا بعثر ما بعثر ما في القبور. Lagi sekali. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور يعلم Dari awal. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم يعلم إذا بعثر ما في القبور القبور. Di pasal ya tu mungkin tergantung papa punya ni kata ni mata kan sangkut tak nampak. Okey, sambung terus sebelah sini. Wahussila ma fis sudur. Wahussila ma fis sudur. Wahussila ma fis sudur. Ra baris di depan tebal. Okey? Inna rabbahum bihim yawma izil laqabir. Dengung. Nun ada sabdu ataupun syaddah, bunyi dia dengung. Kakak sini sikit. Kakak dapat sini. Sini. Okey. Inna rabbahum bihim. Dengung. Nun bertemu, mim bertemu dengan ba, dengung. Dua harakat. Mula-mula inna rabbahum. Kan? Inna rabbahum bihim yawma izin. Itu tak ada dengung. Dia bertemu dengan lam. Baris yang ada tanda dua baris, depan ataupun di atas ataupun ke bawah. Baris dua yang sengit tu, tapi bertemu dengan lam, maka tidak ada dengung. Zilla qabir. Okey, lagi dari sekali. Inna rabbahum bihim yawma izilla khabir. Bagus. Masya Allah. Tu dia. Kasih. Dah pun baca. Jadi anda semua yang sedang berada di rumah ataupun sedang memandu, yang bersama dengan Pak Su dalam Jom Ngaji bersama Pak Su Samsul Ghawghaw, macam mana bacaannya? Boleh sekali lagi kita baca sama-sama Kita baca sama-sama. Tadi kita dah baca A'udzubillah, jadi sekarang ni kita baca terus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Sama-sama Pak Su dengan kiraan 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمد لله. لا خبير. Kasih terdengar lah Papa cakap La khabir. Okey? Baik. Okay, kasih boleh pergi buat homework. Terima kasih banyak. Terima kasih pada Kasih bawa Quran letak dekat sana atas sana Quran. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kasih dah selesai tugas dia.
Okey, nanti kita panggil kasih lagi insya-Allah. Baik. Malam ini seperti mana yang kita janjikan insya-Allah tadi, kita akan bersiaran bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tuan Guru saya yang mulia Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman insya-Allah. Okey. Baik, tapi sebelum tu izinkan Pak Su tukar ambil mikrofon, kalau tidak nanti tak dengar. Apa Ustaz cakap tak dengar, saya cakap pun Ustaz tak dengar insya-Allah. Okey. Baik, saya nak angkat sikit ni. Baik, sambil-sambil tu Pak Su boleh baca, tengok ada komen-komen, ada apa yang ni, saya nak mengaji Syukri. Silakan Syukri. Alhamdulillah. Pak Su bukan nak mengharapkan kita bagus bertaranum sampai jadi qori, ya. Okey, Pak Su pun bukanlah qori. Pak Su pun bukanlah orang kata guru Al-Quran yang mengajar dari dulu, tidak. Tapi Pak Su nak buktikan kepada semua bahawa kita boleh sahaja membaca Al-Quran, tak kira bila kita nak mula. Nah, walaupun kita dah tua, walaupun kita dah dewasa, walaupun kita dah agak berusia macam Pak Su, orang kata aku dah tua lah, umur aku dah 60, rasanya dah terlewat nak belajar Quran. Jangan macam tu. Alright, baik. Kita akan bersama bersiaran dengan pada malam ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah pun kita janji, insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah ya Rabbi Ustaz. Terima kasih pada malam ini menerima jemputan saya. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada kekanda Tuan Haji Samsul Al-Ghawghawi. Masya-Allah. Al-Ghaw bau dia kerana sudi ajak saya malam ni untuk belajar sama-sama, subhanallah. Allahu akbar Ustaz. Saya buah cepedak di luar pagar Ustaz. Ambil belum jolokkan. Saya budak baru belajar. Ambil galah jolok saya Ustaz. Allahu akbar bang. Apa khabar bang? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah bang. Syukur alhamdulillah. Masya-Allah. Okey Ustaz. Sebelum kita perdengarkan, ni bukan surah-surah yang ni Ustaz. Saya mengajar dan belajar minta sahabat-sahabat saya ni membaca kita surah-surah lazim aja Ustaz. Terbaik. Surah-surah lazim. Sebab saya terus teranglah, saya nak bagi tahu dekat Ustaz, idea ini datang selepas ketika PKP bulan Ramadan yang lalu. Kerana ketika itu semua orang sembahyang tarawih di rumah. Betul. Okay. Bila sembahyang di rumah, ketika di rumah itu maka kita sebagai ahli keluarga, ketua keluarga kena menjadi imam solat tarawih. Betul bang. Jadi kalaulah kita tak hafal ayat-ayat lazim ini, solat tarawih tu kita cuma baca 3 kul aja Ustaz. Masya-Allah, betul. Kan, rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul a'udzubillahi binnas, rakaat ketiga, keempat, kelima sampai semua ayat itu je kan. Jadi okey Ustaz, mungkin saya nak bagi mungkin lebih kurang dalam 5-10 minit sebelum saya nak minta Ustaz bertaranum. Allahu akbar, masya-Allah. Malu saya dekat sahabat-sahabat ni. Kita ada siapa ni? Siapa? Kita ada Johan Korea antarabangsa ni. Siapa? Apa nama ni? Masya-Allah. Ustaz Aminuddin. Ustaz Aminuddin. Bukan. Kita ada, cuba bang scroll ni. Kita ada sahabat-sahabat kita ni, masya-Allah. Yang mana? Apa ada? Subhanallah. Ada apa? Jalilah Azmi Fatul Qori Junior bukan? Qori Junior kita ada. Qori Junior kita ada kan? Kita ada Qori Junior. Bawah lagi. Ni masya-Allah. Nama dia yang mana satu? Johan antarabangsa. Johan Korea antarabangsa ni sepatutnya abang kena live dengan dia ni. Tapi dia bukan guru saya Ustaz. Allahu akbar, masya-Allah.
Masya-Allah, Ah, masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. dia bukan Oh, guru saya. Farhatul. Tu, Yap. Quran. Ustazah Farhatul. Iya. Assalamualaikum Masya Ustazah. Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Allah, boleh saya tasmik dengan Ustazah nanti. Ya, boleh sangat bang. Maknanya Oh, nanti kita jemput dia. Nanti abang jemput dia nanti. Subhanallah. okey. Nanti lepas ni saya follow dia Ustaz. Ya. Tu Farhatul Fairuzah nama dia. Ya, subhanallah, subhanallah, Masya subhanallah, subhanallah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Yang dengan Ustaz apa ni ke? Ustaz Allahumma salli sama. Yang dalam Astro hari tu ke? Ya, masya Allah. Masya Masya Allah. Allah. Nanti Yang abang ada jemput. kes yang Ustaz ketawa ke apa ni sampai terkekek-kekek tu. Usah dikenang cerita yang lama. Sahabat Ramadan kekek tu kan, subhanallah kan. Nah, macam mana bang sahabat kita tu call bang, Allahu Akbar. Okey, cerita Allahu sikit Akbar. mungkin kawan-kawan kita nak dengar tak tahu dia tak tengok dia orang tu. Cerita sikit Ustaz. Okey, subhanallah. Dalam ketika Ramadan tempoh hari, kita bersama dengan saya, Ustaz Fakhrul Razi, Syekh Abdul Karim dan juga Ustazah Farha. Kita setiap petang bersama dengan sahabat-sahabat kita dan kita menerima panggilan demi panggilan lah orang sahabat-sahabat kita hubungi untuk bacaan dan kita semak. Jadi pelbagai bacaan-bacaan ataupun pemanggil-pemanggil kita pelbagai peringkat umur. Bukan setakat pelbagai peringkat umur, pelbagai karakter masing-masing. Ada yang karakter serius, ada yang karakter tak berapa nak serius, ada yang karakter menyamar pun ada. InsyaAllah. Jadi macam-macam. Jadi itulah subhanallah pengalaman manis Ramadan PKP tempoh hari bang. Kita tak pernah jangka dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu dengan Ramadan yang kita tak dapat bertarawih di masjid atau surau. Tetapi kita bertarawih di rumah dan kita sendiri dilantik menjadi imam. Nak ke tak nak kena jadi imam. Subhanallah. Jadi pasti hikmah Allah Ta'ala tu sangat-sangat luas lah. Subhanallah. Sahabat-sahabat kita yang sedang bersama kita ni dari mana ni? Kongsilah. Sahabat-sahabat semua dari mana? Ya, mudah-mudahan Allah SWT terus kurniakan rahmat. Dan saya nak ucap tahniah. Saya memang seperti yang ramai yang tahu, saya mula kenal tu memang kenal lah Abang Haji Samsul, siapa tak kenal kan. Maksudnya saya kenal dengan lebih dekat di Masjid Hasanah Bandar Baru Bangi dan titik tolak daripada itulah terus bersahabat dengan Abang Haji Samsul, berprogram bersama, kadang-kadang bermusafir bersama. Bukan hanya bermusafir di sekitar sini, bahkan kita pernah ke Sarawak bersama bang ya. Kita sebarkan sedikit sebanyak pengalaman kita. Dan apa yang menarik perhatian saya ialah dan beri semangat kepada saya ialah Pak Su ataupun Abang Haji Samsul begitu bersemangat, begitu tinggi dalam bidang Al-Quran untuk menyebarkan Al-Quran, untuk sampaikan Al-Quran walaupun satu ayat, walaupun sedikit, tetapi itulah saranan Nabi SAW. Khairukum man ta'allama al-Quran. Nabi sebut dulu orang yang sebaik-baik kamu siapa? Orang yang belajar Al-Quran. Who learn Al-Quran. Oh betul ke bang? Tadi ada kasih. Kasih dia pandai kan, subhanallah. Siapa Nabi sebut dulu sebaik-baik kamu siapa? Dia orang yang belajar dulu. Bukan orang yang mengajar dulu, orang yang belajar dulu bang, subhanallah. Jadi subhanallah abang begitu bersemangat, beri semangat pada saya untuk terus sebarkan Al-Quran. Kita ada Puan Siti dari Tanjung Karang, Yuni dari Ganu, Dayang Norazana Singapura, Sarawak. Kita ada Azremi Salam dari Singapura, subhanallah. Ni Firman Shah ni macam gambar dekat Saudi ni, subhanallah. Ada Firman Shah. Ada Pogli, ada macam-macam lah. Subhanallah, bersama kita bertemu pada malam ini kerana Al-Quran. Subhanallah. Tahniah bang, tahniah, subhanallah, subhanallah. Amin, terima kasih banyak. Baik Ustaz, Ustaz rasanya Ustaz dah hafal lah kot muka surat 599 ni. Yes. Surah tu saya cuma nak minta mungkin kami baca secara orang kata muratal, cara kita baca belajar. Ni mungkin sedikit nak dengar orang kata bacaan secara taranum Ustaz. Allahu Akbar. Okey, saya cuba jadi dah banyak surah dah abang dah kongsi dengan sahabat-sahabat kita semua Hari ini kita masuk pada surah Al-Adiyat.
Surah ini adalah surah yang diturunkan di Makkah, surah yang ke-100, mengandungi 11 ayat. Surah ini sangat hebat sebenarnya, sangat-sangat hebat surah ni. Surah Al-Adiyat ni menceritakan tentang satu jenis kenderaan ataupun seekor binatang yang sangat hebat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan antara binatang kebanggaan bagi orang-orang Arab, iaitulah kuda. Kuda perang. Kalau dalam surah ni mengkisahkan tentang kuda perang. Jadi nanti mungkin saya akan sebutlah sikit-sikit tentang surah Al-Adiyat ni, mungkin kongsi sikit, tapi abang minta tadi saya baca secara mujawad Ya, boleh. Wah, mujawad ke mujawad? Mi Jawa kejap lagi Ustaz, ataupun besok kita makan mi. Okey, bacaan mujawad ni, okey, saya terang sikit bacaan secara mujawad ni, dia bacaan aku ada dua cara bacaan dia. Satu bacaan secara murattal, satu lagi bacaan secara mujawad. Macam Abang Haji Samsul baca tadi, Pak Su baca tadi, bacaan secara murattal, yang baca dengan kasih tadi kan. Bacaan secara murattal, maknanya bacaan yang cepat lah. Dalam solat, tadarus, belajar Al-Quran, kan, ziarah orang sakit kita bacaan macam tu. Kalau bacaan mujawad ni, bacaan yang biasanya untuk persembahan ataupun dalam musabaqah, kan. Jadi bacaan dia lambat. Bacaan mujawad ni dia tak berapa sesuai kalau kita jadi imam. Takut nanti al-maklum lah kan, tinggal imam, tinggal Bilal. Siap pun kali ikut nak balik juga, tapi kunci dekat dia tak boleh balik kan. Tunggu kat luar. Sebab mujawad. Sebab dia lambat. Kecuali kalau kita solat kat rumah dengan keluarga kita, okeylah, tak apalah kan, terpulanglah. Okey, baik. Tu pun nanti Ya, baik. Sila. Sila. Okey bang. Dan juga sahabat kita di Instagram, kita ada 7 asas tarannum, Bayati, Sabah, Hijaz, Nahawan, Ras, Sika, Jiharkah. Jadi ada 7. Saya nak minta abang nak dengar saya baca tarannum apa. Lepas ni saya minta abang pula. Saya sebenarnya ada sejarah. Oh, subhanallah. Saya ada sejarah Ustaz. Ya, masya-Allah. Kalau tak salah satu orang guru saya jugalah mengajar surah ni. Tapi tu yang dia pergi dekat dia mengajar, lepas tu anak murid dia cakap, "Ustaz, boleh tak saya bertarannum surah ni?" Allahu akbar. Ustaz tu kata, "Boleh, silakan." Lepas tu dia pun baca, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cantik Ustaz. Kan? Bagus, masya-Allah. Lepas tu dia pun sambung ayat yang pertama. Wal 'adiyati dhabha. Allah. Fal muriyati qadha. Kita bukan buat kelakar ni, Ustaz. Masya-Allah je. Tapi dia jadikan lagu Hindustan untuk surah ni, boleh ke Ustaz? Allahu akbar. Sebab tu saya kata tadi. Aku rasa nak jumpa saja yang baca macam tu. Memang ada setengah-setengah pembaca Al-Quran. Dia ingat kita boleh baca Al-Quran ni, kita boleh masuk lagu-lagu yang macam lagu-lagu sekarang lah kan. Lagu Melayu ke lagu apa ke. Kecuali macam lagu yang abang sebut tadi, tarannum tu dia bunyi macam ala-ala Hindustan sikit kan. Mungkin dia belajar dekat Hindustan, wallahualam lah. Tapi yang masalahnya orang yang tak pernah belajar dekat luar negara, Pakistan ke, Hindustan ke, Islamabad ke apa ke, tapi tiba-tiba baca dengan gaya lagu Hindustan sebiji kan. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ayat tu kan. Ayat tu. Jadi tak boleh lah. Maksudnya kena ikut 7 tarannum tadilah kalau boleh kan. Cumanya ialah tarannum ni dia bukanlah satu kewajipan dalam bacaan kita. Taklah kata kalau baca tak bunyi nahwan, tak bunyi ras, tak bunyi sikah tu salah, tak. Cuma dia satu orang kata satu aksesori lah dalam bacaan kita kan. Satu tambah baik lah dalam bacaan kita kan. Jadi dalam 7 tarannum tadi, saya nak baca salah satulah pada malam ini. Mungkin Abang Haji Samsul nak minta saya baca tarannum apa, silakan. Boleh? Okey. Saya nak, kalau boleh, sebab sebut Hindustan tadi,
Hindustan ni tuan guru saya kata Nahwan dia ala-ala Nahwan dia macam Hindustan ditiru Nahwan. Jadi saya nak ambil Nahwan tu. Okey, Nahwan Ya. Okey, saya cuba Nahwan jangan tak ketahuan Okey. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور Allah. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Itu Allah. Masya-Allah. Itu baru Johan kampung bukan Johan Ya Allah. lagi. Ya Allah. Kalau Johan kebangsaan, Johan antarabangsa, subhanallah. Nanti insya-Allah abang boleh jemput juga. Insya-Allah. Kita ada sahabat kita dari Kuching, dari Kuching. Abang Adi kita, Abang Adi, apa khabar? Mana? Ada Bang Adi. Dia nak baca ke? Tak. Saya wakilkan. Subhanallah. Jadi Kau nak itu contoh bang, itu contoh Taranum Nahwan. Contoh Taranum Nahwan. Taranum Nahwan ni antara salah satu Taranum favourite saya juga bang. Dan antara imam yang banyak baca dengan Taranum Nahwan dalam bacaan dalam bacaan Murattal, Syekh Mishari lah. Syekh Mishari banyak baca dengan Taranum Nahwan, dan juga ada setengah panggilan ataupun nama untuk Taranum Nahwan ni dipanggil Kurdi. Taranum Kurdi kan. Jadi surah Al-Adiyat ni banyak juga yang perlu diberi perhatian. Macam tadi abang kongsikan, subhanallah, huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah yang abang kongsikan masa baca dengan kasih tadi, subhanallah, bagus. Itu antara kalimah-kalimah ataupun perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam surah Al-Adiyat bang. Mungkin Ustaz boleh ulang balik penekanan tentang qalqalah, tentang tadi bila
bila dengung tu Ustaz, dia nak bagi kadang-kadang orang tak tekan bab dengung tu. Betul. Okey, saya akan pergi sepintas lalu 11 ayat ni, ayat demi ayat saya akan kongsikan apa perkara yang perlu diberi perhatian. Boleh, Mai? Baik, silakan. Okey. Ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dhabha. Okey, dalam ayat yang pertama ni dua huruf yang kena jaga, satu huruf dad. Wal 'adiyati tepi lidah kena gigi geraham sebelah kiri atau kanan. Kalau saya selesa sebelah kiri, wal 'adiyati kan satu. Dan juga ha pedas. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Huruf ha, rongga halqum kita ni dia ada di pangkal sekali. Minta maaf saya. Huruf ha itu ha simpul. Ha pedas di tengah. Huruf ha dan juga huruf ain. Bunyi pedas. ضَبْحًا. Cuba ke kanda. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Mantul. Mampak. Okey. Baik. Bagus. Okey. Seterusnya. Okey, ayat yang kedua juga penekanan pada huruf ha. Falmuriyati qadha. Sama juga. Dan kita berhenti pada qadha tu, dhabha, qadha. Banyak dalam ayat surah Al-Adiyat ni hujung-hujung dia tu mad iwad. Dua harakat saja bila kita berhenti. Jangan dua rakaat. Dua qadha. Dua harakat. Ingat bukan dua rakaat ya. Okey. Okey, Ustaz pegang ni. Sad. Falmughirati subha. Kan? Okey. Boleh dengar tak? Okey, dia putus-putus sikit Ustaz tadi. Putus. Okey. Falmughirati subha. Subha. Kan sad. Okay. Tadi abang dah tekan. Tadi. Terima kasih baca bagus. Kemudian ayat keempat. Fa'athar, huruf tha. Huruf tha bila kita sebut keluar lidah sikit. Fa'atha. Atha. Yes. Bagus. Atha. Jadi sahabat-sahabat kita di Instagram boleh ikut. Fa'atha walaupun kami tak dengar tapi cuba bunyikan dia. Fa'atharna bihi naqa'a. Qalqalah qaf. Naqa'a. Ayuh, bagus. Kemudian ayat yang kelima. Okey, ayat yang kelima ni mencabar sikit sebab huruf sin dia terletak di sebelah huruf ta. Jadi kalau kita tak hati-hati, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, dia boleh jadi sin tu dia bunyi sad. Fawasat. Jadi sin dulu. Fawasa. Ta itu qalqalah saja. Fawasatna. Kan? Dia bunyi macam tu. Dia tak boleh bunyi fawasat, tak boleh. Fawasatna. Ya, cuba pasal fawasatna bihi jam'a. Bagus. Alhamdulillah. Bihi jam'a. Aywa. Alhamdulillah. Terbaik. Okey. Kemudian ayat yang ke-6. Inna wajibal gunah. Nun syaddah. Inna dua harakat kat situ. Tak boleh cepat. Lirab innal insana ikhfa. Insana. Kan ikhfa hakiki nun mati bertemu dengan sin. Kemudian lirabbihi lakanun. Okey. Lirabbihi lakanud. Qalqalah. Qalqalah yang berada di akhir kalimah. Dan kita berhentikan pada dia kan. Wusta kan. Lakanud. Okey. Kemudian ayat yang ke-7. Wa in sama juga sabdu pada nun. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Sama qalqalah hujung. Qalqalah hujung ni kena hati-hati bang dan sahabat-sahabat di Instagram. Qalqalah di hujung bila kita landing dekat dia jangan delay. Jangan delay, jangan lambat. Kalau lambat dia jadi seolah-olah ada sabdu. So salah baca kita. Kan contoh wa innahu ala dhalika lasyahid. Lambat. Salah. Sebab bila sabdu dia seolah dua huruf. Kan bang kan? Jadi kena hati-hati. Biasanya bang dalam surah Al-Ikhlas banyak berlaku bang. Dalam Qul Huwallah kan. Qul Huwallahu ahad. Allahus samad. Bahaya tu. Kena hati-hati kat situ. Okey. Terus. Ayat yang ke-8. Sama juga hujung. Wa innahu pedas jaga. Wa
innahu lihubbi habdas. Lihubbil khairi lasyadid. Kan? Okey. Kemudian ayat ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Okey, ayat ke-9 ni kena jaga huruf. Ada dua tempat, dua huruf yang kita kena jaga. Pertama idza. Afala ya'lamu idza dan juga bu'thi. Bu'thi. Jadi dua-dua huruf ni bila kita sebut keluar lidah sikit bang kan? Betul idza bu'thi. Idza bu'thi. Betul. Okey. Afala ya. Tafadhal. Alamu idza bu'thira ma fil qubur. Masya-Allah, subhanallah. Masya-Allah. Okey, ayat yang ke-10 pun hati-hati juga sebab ada dua kalimah yang mengandungi huruf sad, iaitulah pada kalimah wahussi dengan su. Wahussi dengan su kan? Okey. Wahussila ma fi sudur. Kan? Jadi sad tu bila kita sebut hujung lidah kita kena gigi gigi bawah sebelah dalam, belakang gigi. Hujung lidah. Lidah kita pun dia macam ayuwah. Kalau dhammah ataupun su ni bagi depan, so sikit muncul sebab dhammah kan. Wa hussila ma fi sudur. Kan? Okey. Kemudian ayat yang akhir. Ayat akhir perlu diberi penekanan. Satu, inna, and then tadi abang dah kongsikan iaitulah mim bertemu dengan ba. Ba idgham syafawi kan. Jadi sorry ikhfa syafawi, inna rabbahum bihim, dengung kat situ, inna rabbahum bihim, dengung dua harakat, yauma idzil, yang ni tak dengung, tadi abang dah tegur, jadi tak dengung. Tanwin bertemu dengan lam, masukkan saja bunyi tanwin tu ke dalam lam, nama dia idgham bila gunnah. And then bertemu dalam kalimah la khabir tu huruf kena jaga, huruf kha. Huruf kha bang, kan huruf kha dia ada di atas di permulaan rongga haku kita ni ada dua huruf kha dan juga ghin. Kha, gha. Kan kha macam biasa kalau kita apa sakit tekak kan kita nak macam nak meludah kan. Itu kha. Kha. Kan? Jadi kena jelas kat situ. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Kan? Ya. Okey. Jadi sekali lagi ada sahabat kita raikan Puan Faridah boleh ulang lagi ayat 7. Okey, kita ulang sekali lagi ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Okey. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Itu contoh ayat. Jadi itulah antara yang perlu diberi perhatian dalam 11 ayat dalam surah Al-Adiyat. Abang pun dah banyak share tadi. Abang pun dah banyak kongsi tadi masa baca dengan kasih tadi. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat kita di Instagram bolehlah ambil perhatian dan juga ambil manfaat lah untuk bacaan. Ya, betul. Kalau dia orang nak check ataupun kalau yang berada di Instagram pada malam ini anda nak check bacaan ini, dia ada untuk ni saya akan masukkan dalam YouTube dan sila subscribe YouTube saya iaitu Pak Su Samsul Ghaughaus. Okey Ustaz. Saya boleh secara orang kata terjemahan sepintas lalu Ustaz. Okey. Baik, Allah SWT menceritakan surah Al-Adiyat ni, Allah menyebut tentang kuda perang. Betapa hebatnya kuda perang ni, iaitulah wal-adiyat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat sekalian, kalau kita baca surah Al-Adiyat ni, bacaan dia tu ataupun rentak bacaan dia tu, dia bunyi seolah-olah rentak berlari seekor kuda. Wal-adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha. Dia bunyi sebab ini ada dibuat kajian oleh sahabat saya di USIM. Dia buat kajian surah-surah ataupun surah Al-Adiyat ni, perjalanan kisah dia ni ataupun cerita ni dia ada macam kena dengan tempo ataupun cara kita baca kan. Subhanallah. Jadi hebatnya kuda perang ni
demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Kan kuda kan dia kencang nafas dia kan. Lepas tu kencangnya, hebatnya kuda ni, ketika dia nak berlari tu, ketika dia nak pergi perang tu, nak masuk ke medan perang itu, sehingga dia berlari tu, betapa lajunya dia berlari, betapa semangatnya, betapa taatnya dia dengan suruh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipacu ke medan perang sehingga keluar api daripada kaki dia. Sekarang kalau kita tengok kereta lambang kuda kan. Kereta lambang kuda kan kadang-kadang kalau kita tengok orang racing apa kan keluar api kat tayar kan. Ya. Subhanallah. Itu gambaran maksudnya hebatnya kuda ni dan kehebatan kuda ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni, kuda yang taat ini dia menyerang dengan tiba-tiba, ayat yang ketiga kan. Fal-mughirati subha, dia menyerang secara tiba-tiba pada waktu subuh. Waktu subuh bang, waktu orang yang sedang best, rehat, tengah syok tidur dan sebagainya. Waktu inilah kuda ataupun rombongan perang ini memasuki ke medan perang sehingga kan apabila berlalunya kehebatan kuda ini sehingga membangkitkan ataupun menjadikan tanah gersang tanah padang pasir ini diselubungi dengan debu-debu. Dek kerana apa? Dek kerana larian ataupun ketukan kaki-kaki kuda-kuda yang berlari masuk ke medan perang. Subhanallah, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar pada Tuhannya, dan ayat-ayat selebih itu Allah SWT ingatkan kita sungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ini juga peringatan buat kita. Kadang-kadang kita terlalu hubbud dunia kan, terlalu cintakan dunia sehingga kan berlebih-lebihan sehingga kita kesampingkan akhirat. Tetapi Allah ingatkan kita, tidakkah dia mengetahui, kita semua mengetahui bahawa apa yang ada dalam kubur itu akan dibangkitkan. Orang kafir mengatakan bahawa bila mati itu dia tak akan bangkit dah. Kan, matilah, habis umur lah. Tak ada hidup-hidup dah. Jadi sebab itu dia orang tak kisah ataupun tidak takut. Tapi kita kena yakin sebagai orang Islam yang beriman bahawa kehidupan kita bukan hanya sekadar di alam barzakh, bahkan kita akan dibangkitkan satu hari nanti. Dan bukan setakat itu, Allah sebut lagi ada ayat yang ke-10, wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada akan didedahkan. Allahu akbar. Allahu akbar bang. Takut subhanallah. Dan ayat yang ke-11 ini lagi takut. Sesungguhnya inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka, inna Allah Taala pada hari itu akan teliti akan perkara ataupun terhadap keadaan mereka. Maksudnya kalau kita mungkinlah saya buat salah dengan abang contohnya kan. Saya buat salah dengan abang mungkin 10 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu. Wah, rasa abang dah tak ingat kot, abang dah lupa kot. Pen yang saya ambil masa ceramah tu mungkin abang tak ingat lah ni. Mungkin saya boleh beragakkan begitu. Tetapi Allah sebut, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sungguhnya Tuhan mereka pada hari itu, pada hari yaum, hari yang kita akan dibangkitkan nanti, tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi surah ni sebenarnya menggetarkan kita lah, memberi peringatan lah kepada kita. Mudah-mudahan kita ambil istifadah, kita ambil pengajaran lah daripada surah ini. Dan saya ucap tahniah betul lah pada Abang Haji Samsul atas inisiatif Abang untuk buat kelas setiap hari Isnin bang Hari Isnin malam Selasa pukul 10 malam. 10 malam. Tapi abang save dekat YouTube lah. Saya akan hantar ataupun saya akan save, saya terus masuk dalam YouTube. Ya, subhanallah. Jadi sahabat-sahabat kita yang tak sempat dan sahabat-sahabat kita mungkin yang saksikan pada malam ini boleh share dengan kawan-kawan kita. Share. Maknanya share itu pun manfaat dan juga barakah juga. Yang kita share dengan kawan-kawan kita. Subhanallah kan. Dan saya nak jemputlah sahabat-sahabat di Instagram semua yang mana nak ikuti kelas Abang Haji Samsul, boleh terus DM Abang Haji Samsul untuk kelas-kelas pengajian Al-Quran secara online ataupun secara face to face lah. Kita belajar Al-Quran. Jangan malu, jangan segan dengan Al-Quran. Belajarlah walaupun dengan hanya mula mempelajari alif, ba dan juga ta. Ya Allah. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana orang kata perkongsian ilmu tarannum, pengalaman
Allah. juga orang kata tafsir, terjemahan tadi sikit dan juga Allah, kata-kata terjemahan. semangat Allah, dengan Allah. daripada tadi. So Ustaz, Ya. saya mendoakan semoga Ustaz diberi Amin. kesihatan yang baik. Amin ya Rabb, masya-Allah. Suara Ustaz terus maintain macam ni sampai bila-bila. Amin. Napas panjang. Ya. Saya sekali lagi ucap terima kasih banyak kerana sudi live dengan saya. Kalau boleh panggil live lagi boleh Ustaz? Boleh, no worries. Boleh? Anytime. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampaikan salam pada kasih Insya-Allah. dan juga pada akak semua. Insya-Allah Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Allah. Ya Allah, afwan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan. Selesai sudah. Okey, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Sepatutnya kita live ni lebih kurang dalam 40 minit saja, tapi yang ni dah jadi hampir 1 jam. Baik, sebelum kita berakhir, mari kita tadah tangan dan kita mengaminkan doa-doa yang akan saya bacakan ataupun doa yang saya bacakan insya-Allah. Semoga Allah mengkabulkan bacaan ataupun doa kita pada malam ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan kanan kami, tangan kiri kami yang penuh dengan dosa dan noda ini, ya Allah. Memohon darimu, ya Allah, agar diampunkanlah segala dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa besar kami, dosa kecil kami, dosa yang nampak, yang tersembunyi, yang dulu atau kini, ataupun yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, kami mau juga mohon darimu, ya Allah. Mohon Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami yang telah kami mohon taubat darimu, ya Allah, tapi kami masih melakukannya berulang-ulang kali, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah ibu dan ayah kami seperti mana mereka mengasihi kami, menyayangi kami ketika kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu, ampunilah dosa pasangan-pasangan hidup kami, anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa saudara mara kami, ya Allah. Ibu dan ayah mertua kami, guru-guru kami, ya Allah. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sama ada hidup atau telah meninggal, ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran yang kami baca saban hari, ya Allah, kami mohon darimu, ya Allah, lancarkanlah bibir kami, mulut kami, lidah kami, ya Allah, membaca Al-Quran, ya Allah. Izinkanlah kami membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, Kau lancarkanlah kami melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Allah, Kau jadikanlah Al-Quran ini teman hidup kami, teman mati kami, dan teman kami ketika kami kembali bertemu denganmu di mizanmu nanti, ya Allah. Ya Allah, kami hadiahkan pahala bacaan Al-Quran yang kami baca pada malam ini untuk ibu dan ayah kami, ya Allah. Pasangan-pasangan hidup kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, kami hadiahkan juga pahalanya kepada guru-guru yang telah mendidik kami dari dahulu sehingga kini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, insya-Allah ada banyak dari antara komen yang minta dia pun nak baca juga sama-sama, insya-Allah. Bukan masa yang sekarang ini, tapi mungkin dalam masa yang akan datang, insya-Allah saya akan buka untuk ajak tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan saya, kita sama-sama membaca Al-Quran, InsyaAllah kita dah selesai untuk surah pada malam ini, muka surat 599, dan insyaAllah kita akan pergi ke muka surat 600 minggu hadapan, Al-Qari'ah, suratul Qari'ah, surah Al-Qari'ah, suratul Qari'ah, insyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Tirmizi Abdul Rahman, ada lagi kat situ. Okey, baik, saya bacakan sikitlah kat sini. Mr. Bukhari Zai, terbaik Pak Su, terima kasih banyak. Sofi Yuri, terima kasih, dan insyaAllah kita akan tengok komen-komen yang berikutnya nanti. Ada saya simpan dalam IGTV dan juga saya akan post di YouTube Pak Su Samsul Ghaughaus. Okey, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk terus menyokong saya, insyaAllah. Kita akan sama-sama dengan jazakallah khairan kasir Pak Su, terima kasih. Afwan Ustaz, terima kasih banyak.
Yang buruk dari Pak Su, dari saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kamu handsome. Apanya handsome ni? Terima kasih Terima kasih Ustaz Pak Su atas ilmu malam ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.